Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Anda sedang menyaksikan sebuah rancangan khas bersama dengan saya, Nabi Ahmad dan juga Nilofa untuk mengenang tragedi MH17. Betul, pesawat MH17 dalam perjalanan dari Amsterdam ke Kuala Lumpur membawa 283 penumpang dan 19 orang anak kapal dilaporkan terhempas dipercayai ditembak jatuh. Jadi sempena rancangan khas hari ini kami meminta agar semua yang sedang menonton sekarang ni kalau boleh kita tweetkan kata-kata semangat kepada kaum keluarga yang turut terlibat dalam tragedi MH17 ini. Dengan hashtag mengenang MH17. Dan malam ini juga Rofa, kita ada tetamu-tetamu kita. Kita ada Elvira Loy, Lah Ahmad, Imam Muda Ashraf dan juga wartawan Astro Awani iaitu Rizal Zulkifli yang akan bersama dengan kita sebentar saja lagi. Dan juga panggilan telefon bersama Raja Ilya yang saya difahamkan sahabatnya ada bersama dalam pesawat MH17 bersama dengan suami dan juga anak yang namanya tak ada di sini. Shoba Jaya. Mendiang Shoba. Jadi sebelum kita bersama dengan tetamu-tetamu kita, minggu lalu Lofa telah menganjurkan sebuah majlis iftar dan solat tarawih bersama dengan pemindat di Masjid Besi Putrajaya. Sebenarnya Nabil, saya dah rancang tu sebelum puasa lagi. Tapi kata rezeki kan, kebetulan masa tu saya dapat sekalikan untuk saya sediakan juga malam tabung untuk mereka menderma kepada Gaza. Dan majlis memperingati MH17. Saya bersama dengan peminat dan mereka yang sudi bersama saya pada malam itu. Kita saksikan. Jom kita sama-sama saksikan apa yang berlaku di majlis berbuka bersama dengan Nilofa. Alhamdulillah, itu dia dengan jayanya Alhamdulillah. Majlis iftar bersama dengan Nilofa. Dan sekarang ni kita ada Abang Rizal Zulkifli daripada Astro Awani dan juga Elvira Loy. Terima kasih sudi bersama dengan kami dalam rancangan khas ni. Jadi soalan saya yang pertama kepada Abang Rizal. Bila bilik balai berita Astro Awani dapat tahu tentang insiden MH17 ni, apa yang berlaku? Kami mendapat tahu perkembangan tersebut pada sekitar pukul 11 malam daripada laman Twitter dan juga laman web. Tapi kami tak mahu teruskan dengan berita tersebut. Sebab saya rasa prosedur yang kami ada untuk breaking news ataupun berita terkini ataupun berita tergempar adalah untuk memastikan bahawa dapat 2-3 sumber dan sahihkan sumber tersebut. Selepas kami mendapat sumber daripada Malaysia Airlines, saya rasa kemudian kami mula pergi ke udara dan pada masa itu ketika pukul 11 malam ramai wartawan sudah pulang ke rumah dan shift ataupun pada waktu malam shift dia memang sedikit orang dia. Jadi kemudian wartawan dipanggil balik untuk tolong apa yang perlu untuk kemudian apabila sampai ke bilik beritanya, saya sampai sekitar pukul 12 malam, 11.50, 12 malam. Apabila saya sampai saja, semua orang dah tahu dah. Okey, you kena buat benda ni, you kena buat benda ni, kena buat benda ni. Make sure sumber sahih. Kemudian berlaku perbincangan setiap 5-10 minit untuk pastikan bahawa boleh tak kita keluarkan perkara ni. Boleh tak kita umumkan benda ni. Kerana kita tak nak mengakibatkan panik dekat rakyat negara kita. Tak nak panik, tak nak keluarkan benda-benda yang tak sah, image-image yang tak sah, vision-vision tak sah. Jadi saya rasa biar lambat sedikit untuk break tu, asalkan sahih perkembangan kita bawa tu. Macam saya sendiri Nabil, masa berita ni kakak saya kan dalam masa tu dekat rumah pukul 11 malam semua. Kakak cakap, apa terjatuh, terhempas. Malaysia Airlines. So I was like, biar betul. Terus buka Awani. Tak ada pun, dia orang tengok cakap pasal benda lain. So kita macam tak percaya lagi. Sampai tengok-tengok kepada blog dan website, semua tengah orang bercakap pasal benda tu. Macam El sendiri, apa reaksi bila tahu yang memang betul? Yang betul terjadi. Macam El tahu daripada biasalah Twitter sebab bila kita balik kita baru tahu. Tapi waktu tu sama juga around that time lah 11 to 12 tahu, tapi El tunggu after 1 bila ada tweet from Malaysia Airlines semua tu baru El macam okey. El hanya post satu je lah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada MH17. Itu je lah El tak nak lebih-lebih sebab kita pun tak tahu kan. Kadang-kadang sebab kalau kita terlalu banyak retweet banyak-banyak, nanti itu yang menyebabkan orang lain macam confused di situ. Ini kan? Orang cakap pembawaan daripada apa yang berlaku pada tragedi sebelum ni, MH370. Terlalu banyak spekulasi. Itu memang sangat terkesan Abang Nabil sebab masa MH370 tu,
terjadi pada hari jadi saya sendiri. Waktu tu saya first time on air di Era. Macam tu saya tak tahu nak buat apa, tapi waktu tu kita diam dulu lah sebab kita tak tahu apa-apa kan. Okey. Alright, ini adalah apa yang berlaku di hari di waktu yang kita dapat tahu berita ini. Dan selepas ini kita akan update kepada anda semua perkembangan terbaru tentang insiden MH17. Kembali selepas ini. Kembali lagi bersama kami dalam rancangan khas sempena mengenang insiden MH17. Orang kata Nabil, tak ada apa yang dijadikan yang Tuhan jadikan tu sia-sia. Jadi orang kata ada sebab. Sebenarnya ada sebab, ada hikmah yang tersirat yang belum lagi terungkai. Sampai hari ini pun masih lagi banyak orang perkatakan tentang spekulasi dan juga orang dah start kaji itu ini kan. Macam-macam cerita dah keluar. Tapi sekarang kita nak tahu juga apa perkembangan terbaru tentang insiden MH17 ni. Perkembangan terbaru yang saya terima sekitar waktu buka tadi sebelum saya masuk studio adalah sekitar 282 mayat yang telah dibawa daripada kawasan kejadian. Sekarang ini tiba di Kharkiv. Dan daripada Kharkiv, sebuah bandar di Ukraine, pihak berkuasa Netherlands akan mengambil mayat-mayat tersebut dan akan dibawa ke Amsterdam. Dan daripada Amsterdam, mayat tersebut akan dikenal pasti melalui DNA dan juga kenal pasti lain, contohnya barang kemas ataupun pakaian ataupun perkara-perkara lain yang boleh mengukuhkan lagi pengenapastian mayat tersebut, kemudian baru dibawa ke ataupun dihantar ke negara-negara masing-masing. Dan saya rasa pasukan Malaysia juga akan ada setengah pasukan Malaysia akan turut mengikuti penerbangan tersebut ataupun akan ke Amsterdam. Mungkin penerbangan lain ke. Wartawan kami juga akan ke Amsterdam nanti untuk ikuti perkembangan itu, dan kemudian bagi mangsa yang datang daripada Malaysia, jenazah akan turut dibawa pulang kepada negara ini dan juga negara-negara lain lah. Kira ini ada satu berita yang orang kata kira dapat juga mengembirakan ahli keluarga. Selepas beberapa hari kita tunggu untuk dapat bawa balik mayat-mayat ni kan. Jadi sebab saya rasa sewaktu kami buat liputan, perkara yang kami mungkin sebagai manusia kami juga agak sedikit marah dan juga risau kerana pihak berkuasa tidak diberikan akses pada kawasan kejadian. Lepas tu pasukan penyiasat tak diberikan akses. Kemudian kawasan kejadian dilihat tercemar dengan orang masuk kemudian ambil barang semua. Betul. Jadi itu semua orang rasa sedih, marah. Kan? Rasa sedih dan marah. Dan saya dapat saya baru tengok berita pagi tadi yang mengatakan baru 200 mayat yang dapat dikenal pasti yang dapat dijumpai kan. Masih lagi sekarang ni sekitar 282 telah didapat diperolehi dan juga akan dihantar ke Amsterdam. Mungkin ada lagi, kita pun tak pasti, tapi sehingga pasukan penyiasat masuk dan kena pasti mungkin dalam wreckage tu ataupun dalam kawasan kebakaran tersebut, mungkin dia tahu okey ini mungkin mayat yang tidak sempurna. Mungkin kita boleh bawa bekas sepihan ke apa ke untuk ke kawasan kejadian. Sebab sekarang ni mungkin yang fizikal yang diorang nampak saja yang boleh dibawa. Itulah yang menjadi persoalannya bila kita tengok dekat dalam gambar-gambar dekat Facebook kan, ada mayat-mayat yang dah terbakar. So itu yang timbul tanda tanya macam mana dia orang nak kenal pasti bila yang dah ada yang dah hancur ni. Macam kita cuma nak yang orang Malaysia dibawa balik kan. So itulah mungkin ambil masa juga untuk mengenal pasti. Akan ambil masa yang lama, dan orang kata mungkin berminggu-minggu sebab kita kena trace DNA dia, padankan. Dengan izinnya, jika ada anggota badan terpisah, kena pastikan match dengan anggota badan tu. Tak boleh sia-siakan jenazah tersebut dan bawa pulang dengan keadaan. Jadi sebelum kita tanya El seterusnya tentang yang mewakili RFM, kita nak bersama dengan Raja Ilya. Kita akan call dia. Raja Ilya merupakan salah seorang mangsa, rakan mangsa, iaitu mendiang Shoba yang turut berada dalam penerbangan daripada Amsterdam menuju ke Malaysia yang telah ditembak, dan kita bersama dengan Raja Ilya. Okey, mungkin ada yang tertanya-tanya siapa Shoba ni. Sebenarnya kita mengenali dia melalui dia pernah terlibat dalam sebuah rancangan Mari Menari musim kedua dan juga pernah juga turut bersama berlakon dalam Spana Jaya. Takziah kepada keluarga mendiang Shoba. Macam El sendiri tadi Nabil ada cakap mereka mengambil kesempatan atas hashtag MH17 macam sebagai seorang yang agak aktif dengan social media and everything. Apa yang rasakan tentang mereka ni yang ambil gambar selfie lepas tu hashtag MH17 nak berniaga, you know? Macam tak ada perasaan bila buat benda. Sebab tu sekarang ni kalau kita tengok after one tragedy another kan. Jadi saya tak nak lah tekan hashtag tu. Kalau boleh kita tengoklah terus macam berita awal ni ke berita-berita yang sedia ada, lebih senang, lebih tenang you nak terima daripada you tengah fikir apa benda. Jadi
macam saya tak tahu kenapa orang nak gunakan hashtag tu benda yang serius. Semua nak jadi pemberita orang kata kan? Betul tak? Semua nak jadi Saya pemberita. Semua ada access to maklumat, semua boleh retweet tapi tak baca apa Tapi benda. tak baca apa Saya pun. tengok ramai orang yang retweet kemudian tak tahu benda yang retweet tu. Kalau tanya balik orang yang retweet tu mungkin tak tahu. Betul. Bukan Saya semua tapi ada ramainya. Kemudian bila saya tengok hashtag, saya pergi Instagram, saya type hashtag MH17. Ada juga yang gambar bawah bunga tidur, Ya. nak ambil gambar tu. Itulah. Saya Saya rasa rasa tak sopan. betul. Memang tak sopan. Janganlah macam tu. Sebab kita orang Malaysia, budaya timur, adat kita ada agama semua. Hormati orang yang dalam keadaan bermuram. Dan ada sesetengah juga menggunakan hashtag ni sebab dia nak tunjuk macam aku bersungguh-sungguh ni nak tolong ni kan. Jadi diorang pun guna hashtag tu macam kononnya aku bersungguh-sungguh, nampaklah effort aku dalam kejadian ni kan. Bagi saya kalau kita nak tunjuk kesungguhan kita tu baik kita tunjuk pada Allah Subhanahu Taala kan. Dengan cara Maksudnya berdoa. bila kita berdoa kita bersungguh-sungguh. Itulah kita nak effort tolong. yang paling penting. Betul. Kan? Hashtag 17 tu tak boleh tolong pun. Betul. Tak boleh. Sekarang menyebarkan lah, berkongsi. Alright. Jadi sekarang ni kita nak tengok VT mengenang MH17. Mari kita saksikan. Footage yang kita dapat Ihsan daripada Astro Awani. Terima kasih. Kita dah sampai masa untuk kita berehat sekejap, tapi sebelum tu mungkin El ada ucapan untuk keluarga mangsa yang terlibat dalam insiden MH17 ni sebelum pergi. Saya nak ucapkan salam takziah kepada semua keluarga dan alhamdulillah sekurang-kurangnya kita dapat berita bahawa mayat tu akan sampai juga di sini kan. Itulah, saya pun tak tahu nak cakap apa. Benda ni sedih lah kan. Macam El juga turut bersama-sama dengan Era kan. So apabila Kan hari-hari you dengar radio benda tu. betul. Apa yang mungkin pihak Era perancang untuk menyumbangkan dari segi macam mana? Kata semangat mungkin. Ya, daripada Era juga macam-macam lah. Kita kalau nak ambil sources yang betul, kita ambil terus daripada Astro Awani. Kita juga ada call wartawan di lokasi. Lepas tu kita juga ambil panggilan daripada pendengar yang kira Turut macam ambil memberi berat kata-kata lah. semangat, Kan? memberi sokongan, memberi ucapan-ucapan kepada keluarga-keluarga mangsa. Itu yang Era buat selama beberapa hari ini. Itulah. Mungkin saya boleh tambah sikit daripada Astro Awani. Kami ada wartawan kami Hakim Rahman daripada Ukraine untuk memastikan bahawa maklumat yang sampai itu adalah maklumat yang sahih. Dan saya rasa bagi mereka di luar sana, jika kita tak boleh sumbang apa-apa, kita mungkin diam saja. Betul. Dan Kita doakan je. Kita doakan je. Sekarang ni kita kena doakan kesejahteraan semua orang sebab kita tak tahu apa lagi akan jadi kan. Betul. Jadi itulah yang paling penting. Sebab tragedi demi tragedi yang berlaku ni ada sebab dia. Dan mungkin ini yang penyebab ini yang mungkin membuatkan kita rakyat Malaysia kena bersatu padu. Ya, dan itulah saya rasa selepas kejadian ni kita rasa lebih sayang sesama sendiri kan. Itu yang paling penting lah. Right, kita ucapkan terima kasih kepada Rizal, terima kasih El sudi bersama dengan kita hari ini. Jadi kita harap-harap kita dapat iktibar lah daripada apa yang berlaku. Kita kongsi yang bersama-sama. Jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan bersama dengan Lah. Kembali selepas ini dalam rancangan khas. Kembali dalam rancangan khas mengenang insiden MH17, kita bersama dengan Abang Lah Ahmad sekarang ni. Salah seorang selebriti yang turut terkesan dengan insiden yang berlaku. Tapi kan Nabil, betul lah orang cakap bila perkara ini terjadi, sebenarnya kepada mereka yang orang kata terkena, terbias ataupun terdetik di hati kan, it tickles their hearts. Dia rasa macam nak dekatkan lagi dengan Tuhan, nak perbaiki hubungan tu dengan Tuhan. Tu yang orang kata secara positifnya benda ni boleh memberi kesan yang positif kepada mereka yang lain. Orang kata ini satu peringatan. Pada saya dia macam merupakan satu peringatan. Lepas satu so apa yang perlu kita buat? Kita perlu lebih banyak berdoa, kita perlu lebih banyak ingat pada dia. Kan? Sebab kalau benda-benda ni tak jadi, kita nampaknya macam lebih hayal. Kita macam nampaknya endah tak endah. Kita dah mula macam mana tahu? Jiran sesama jiran dah tak mula bertemu. Betul, yalah. Macam abang sendiri apa yang abang ingin perkatakan tentang insiden yang berlaku? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput saya di rancangan ini hari ini. Pertama sekali memang saya pun turut terkesan. Sebenarnya waktu saya duk tengah merakam album tu pun saya duk rakam album saya berjudul Jalan Untuk Kembali. Jadi waktu tu memang
insiden MH370 terjadi. Okey. Memang saya mencari jalan untuk kembali bukan saja untuk saya, untuk semua orang. Saya nak ajak semua orang balik jalan, mencari balik jalan kepada Yang Maha Mencipta kita. Jadi lepas terjadinya, masya-Allah, lagi satu insiden ni, memang rasanya kita ditimpa dengan satu benda ni. Malaysia, kan? Jadi rasanya memang kita memang sentiasa kena banyak berdoa. Betul. Bab kata guru saya Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, memang kita kena carikan setiap hikmah dalam setiap apa yang terjadi pun. Sebab mungkin di zaman akhir zaman ini mungkin banyak yang kekasih Allah yang akan ditarikkan nyawanya, yang akan diambil nyawanya. Dan memang saya duk tengok tahun ni, masya-Allah. Saya duk cakap dengan family saya, tahun ni saja berapa ramai yang orang yang telah pergi. Saja kita kena tengok je, ya Allah, dia dah tak ada. Itulah orang kata, Masya-Allah. yang bakal menjelang itu sangat dekat dan sangat hampir. Ini yang dikongsikan oleh rakan saya. Tadi petang dia kata yang bakal menjelang tu sangat dekat dan sangat hampir. Sebab apa? Sebab tak ada perancangan. Mati tu boleh jadi bila-bila masa. Sebab tu yang macam saya cakap tadi masa kita berbuka tadi, setiap masa kita harus berada dalam keadaan bertaubat. Sebab kita tak tahu bila time kita nak pergi. Dia macam insiden yang berlaku ni. Dia naik kapal terbang, tak ada apa, gambar family, ambil gambar, sempat ambil video, tweet macam biasa. Tahu-tahu dah tak ada. Yalah, betul. Kan? So, kita kena sentiasa beringat lah. InsyaAllah. Sekarang ni jom kita tengok Celebrities Vox Pop dulu, apa ucapan takziah daripada kawan-kawan selebriti kita. Ya, asal orang Indonesia. Tu dia beberapa komen daripada sahabat-sahabat selebriti kita tentang penyalahgunaan hashtag MH17. Macam Abang Las ni mungkin sedikit pandangan lah tentang orang yang pada kita macam tak ada timah rasa lah. Orang fikir ni sebenarnya dalam kepala. Lebih dunia daripada apa yang berlaku sekarang ni. Allah. Saya pun nak bagi apa-apa nasihat pun saya pun tak adalah bagus sangat. Tapi macam rasanya zaman waktu saya involve dengan industri dulu memang kita tak ada Facebook zaman-zaman dulu sekarang ni. Tetapi zaman sekarang ni memang semua orang with the touch of the hand ni semua button ni sat je dah boleh upload freedom of speech, nak cerita apa pun dah boleh sangat cepat. Tapi rasa memang kena cari balik kenapa kita nak buat tu balik. Jalan tu untuk kembali ni nak balik buat apa ni? Ni nak tulis ni untuk apa? Lepas tu memanglah saya bila dah pergi ngaji balik ni memang banyak belajar balik. Allah, banyak lagi ni tak tahu lagi ni. Ya Allah. Dan nak ujung nyawa ni satgi kan. Kita ni banyak lagi kosong lagi ni. Apa yang tulis dalam internet, dalam Facebook tu semuanya dicatat oleh para malaikat. Jadi bila apa yang kita tulis tu memang akan dicatat, tak boleh hilang sampai bila-bila lah. Kan. Apa nawai jadi bila kita buat tu. Jadi make sure lah kalau boleh kita tulis benda-benda yang betul, yang elok, yang mengajak orang balik. Kata dakwah kecil kan? Iyalah. Kalau pengungsian tu memberi benda yang positif kepada mereka. InsyaAllah, betul. Okey, Abang. Okey, jadi kedatangan Abang Lah bukan saja untuk berkongsi tentang apa yang berlaku ni. Beliau juga turut akan menyumbangkan sebuah lagu kan. InsyaAllah. Jadi mungkin ada kata-kata kepada semua yang sedang menonton Abang sekarang ni. Kata-kata akhir kepada mereka semua. Okey. Saya ingin mengucapkan takziah kepada mangsa keluarga dan ingin mengucapkan Al-Fatihah buat keluarga Muslim semua yang terlibat. Dan marilah kita semua-semua mengangkat tangan, mengulurkan tangan kita ni, angkat tangan kita yang hina ni, mendoakan kesejahteraan buat seluruh umat Malaysia. Di Malaysia ni, di negara ni, di Malaysia, di dunia. Dan sekali dengan Palestin sekali, insyaAllah. Kita dilindungi Allah sentiasa, insyaAllah. Alright, jadi sebelum kita rehat, jom kita dengar sebuah lagu yang berjudul Salam daripada Abang Lah Ahmad. Silakan.